bersama-sama di akhirat nanti insya-Allah. Dan untuk pagi ni muka surat berapa kita ya? 49. 48. Ah, 49. Baik, 49 itu di mana Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala mengatakan kepada kita, la sukuna limuttaqin. Tiada diam bagi orang yang bertakwa. Ya, tiada diam bagi orang bertakwa. Maksudnya ialah nota kaki angka 69 tu. Orang yang berhubungan kepada Allah, iaitu di peringkat permulaannya dengan ketakwaan, akan sentiasa bergerak dan bersungguh-sungguh. Malah dia sentiasa merasa kesungguhan dirinya dalam beribadah tersebut. Jadi seseorang yang ingin berada pada makam atau peringkat-peringkat hamba yang mulia, yang tinggi di sisi Allah SWT, antara salah satunya contoh hamba yang mulia, yang tinggi di sisi Allah ialah hamba yang bertakwa. Dan hamba yang bertakwa ni, oleh kerana dia memulakan permulaan peringkat-peringkat kehambaan yang paling mula, maka dia kena ada kesungguhan. Bila mana ada kesungguhan, ketika itu la sukuna, dia seolah-olah tiada diam. Sentiasa ada saja dia akan melakukan ibadah kepada Allah. Ya, kalau dia duduk apa? Dia ada ruang saja dia akan beribadah, sama ada dengan zikir, dengan solat, dengan apa sahaja dan sebagainya. Dia tak ada waktu diam. Kalau maknanya apa? Maknanya kalau kita baca yang pertama, ingat lagi muka surat 48 tu, al-muttaqi mujtahidun. Orang yang bertakwa ni ialah orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh ni dia tak ada waktu diam. Waktu diam tu maknanya waktu buang masa lah. Rehat tu lain cerita. Ya, ada waktu kita rehat. Kita tidur tu rehat lah. Tapi walaupun tidur, orang bertakwa ni dia akan tidur, dia hadkan, dia bataskan tidur dia. Dia akan bangun malam. Kalau dia apa? Dia makan, dia akan hadkan makan minum dia. Ada waktu dia berpuasa. Itu orang bertakwa. Sebab tu puasa dikaitkan orang bertakwa. Jadi kalau kita ni yang malas-malas sikit nak puasa ni, maknanya bukan kurang sikit bertakwa. Samalah saya pun. Kurang bertakwa. Jadi kalau kita nak tahu kita ni orang bertakwa, puasanya bersungguh, ada peluang untuk puasa Isnin saja, Khamis saja, mesti kita akan puasa. Kenapa? Kerana orang bertakwa ni orang bersungguh. Dan dia tak akan diam dengan ibadah kepada Allah. Kerana takwa itu sendiri ialah salah satunya melaksanakan perintah Allah. Baik, seterusnya wala azma li muhibbin, dan tiada azam lagi bagi orang yang mencintai. Tiada azam bagi orang mencintai. Kita ni kan setiap kali bila azam, bila kita pasang azam tahun baru, tengah-tengah tahun tak ada azam, akhir tahun hilang azam tu, mula balik tahun baru. Kenapa? Kerana dalam diri kita, dalam berinteraksi dengan Allah ni, kita bicara dalam interaksi dengan Allah ya, bukan azam tahun baru nak dapat sekian-sekian, itu tak ada masalah tu. Tahun ni tahun baru hijrah, baru ni azam apa baru ni? Nak luaskan perniagaan. Baru ni apa tahun baru? Nak ramaikan kenalan. Macam-macam orang azam tahun baru ni. Itu dengan manusia terus kalah, kalau dia memberi manfaat dunia dan akhirat. Persoalan sekarang ni kita dengan Allah. Apa azam kita dengan Allah? Tapi bagi seorang yang sudah mencintai Allah, dia tidak perlu kepada azam. Dia tak perlu kepada cetusan meletakkan satu tekad ya dalam diri dia, tidak perlu. Kenapa? Kita baca di sini. Maksudnya orang yang mencintai sudah tidak perlu kepada keazaman. Tak perlu. Kenapa? Keazaman untuk mendorong pengabdian dirinya kepada Allah. Tetapi cintanya sendiri adalah kekuatan dalam kehambaannya kepada Allah. Kerana bila mana dalam diri dia ada sebuah cinta kepada Allah, maka dia tak perlu azam. Kenapa? Kerana cinta tu lebih kuat daripada azam. Azam ni ada waktu dia, tapi cinta dia tak ada waktu. Betul tak? Dia sentiasa mencintai. Ke tuan-tuan ada waktu, pagi saya cintalah kat dia, petang tu kurang sikit, malam tu hilang langsung cinta itu. Tapi azam, dia ada waktu dia kan. Sebab tu azam tahun baru, azam akhir tahun tak ada. Azam tengah tahun kita pun tak pernah dengar juga. Besok pagi saya berazam, ada? Ada juga, pagi-pagi, petang dah tak ada. Tapi cinta dia tidak ada waktu. Sama ada paginya, petangnya, susahnya, senangnya, sihatnya, sakitnya, semua itu dalam cinta yang dia lalui. Maka cinta itu sebuah kekuatan. Tak tahu saya kenapa, bila mana orang bercinta, cinta itu akhir sekali berakhir dengan kekecewaan. Maknanya itu bukan cinta.
Kalau dia bercinta, akhir sekali berakhir dengan perpisahan, maka dulunya bukan cinta. Kerana cinta tak akan pernah mengecewakan pencinta ataupun yang dicintai. Cinta tidak akan melemahkan atau meletihkan pencinta ataupun yang dicintai. Maka pencinta ni dia kuat. Lebih kuat daripada orang yang ada azam. Kenapa? Kerana cinta itu adalah kekuatan dalam kehambaannya kepada Allah. Jadi kalau kita ni nak tahu kita cinta tak cinta pada Allah, tidak ada waktu penat dalam hidup kita dengan Allah. Tidak ada waktu apa lagi? Waktu kosong kita dengan Allah. Mana boleh cinta tu adalah cinta bukan kosong. Saya tak tahu nak buat apa ni Ustaz. Tak tahu nak buat apa ni. Kenapa tak tahu nak buat apa? Kita kan hamba Allah. Kita kan sentiasa berinteraksi dengan Allah. Kenapa tak ada apa pula? Buatlah apa-apa. Apa? Ambil tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan orang yang bercinta kan selalu ingin berbicara. Dan orang bercinta ni, dia tak ada nak duduk kat tempat ramai-ramai. Perasan tak? Lepas tu yang selalu kena tangkap khalwah tu. Itu tajuk lain. Yang ni tajuk lain. Oh, kononnya bercinta dia nak pergi diam-diam. Tapi cinta Allah, kadang-kadang Allah suka kita berjemaah. Tengok. Pergi ibadah haji, kan kita rindu pada apa? Pada tanah suci Mekah, kita rindu pada Kaabah, kita rindu pada Madinah. Kan kita pergi beramai-ramai. Itu cinta Allah. Yang cinta duduk seorang-seorang. Tapi ada waktu-waktu dia suka duduk seorang-seorang. Duduk seorang. Sebenarnya bukan seorang, dia dengan Allah. Kalau dia dengan satu lagi, itu bukan. Itu khalwah. Tapi khalwah itu sendiri pun perkataan yang bersih, yang suci sebenarnya ialah bersunyi-sunyian dengan Allah. Itu khalwah. Baik. Wala harakata li'arifin. Wala harakah, dan tidak ada lagi gerak. Diterjemah di situ, tiada pergerakan untuk kepentingan diri sendiri maksudnya. Li'arifin bagi orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah, setiap pergerakannya adalah untuk Allah. Hatta diamnya pun untuk Allah, bicara dia untuk Allah, diam dia untuk Allah, bergerak dia untuk Allah, duduk dia untuk Allah. Tidak ada lagi pergerakan untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya. Ialah orang yang sudah kenal Allah. Bila mana kita kenal Allah, Allah tu penyayang, Allah tu pemurah, Allah tu adalah segala-galanya sempurna. Maknanya setiap apa yang kita lalui dulu, daripada dulu kita lahir, ataupun sebelum kita lahir di alam arwah, di dalam kandungan, sekarang kita lahir, kita akan pergi lagi ke alam barzah, kita akan pergi lagi ke alam akhirat, bertemu dengan Allah. Semua itu kita pergi dengan kasih sayang Allah, kemurahan Allah. Kan Allah tu kan Ar-Rahman, kasih dan sayang. Allah tu kan Ar-Rahman, kemurahan. Ar-Rahim, kasih sayang. Maka rupanya kita hidup selama ni, sampai kepada tahap ini ni, kita ada segala-galanya hari ni kan? Ada ya? Ada segala-gala ya? Kerasa tak cukup lagi? Segala-gala tu maksudnya kita ada diri kita ni. Itulah segala-gala hidup kita. Inilah bekal untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Apa kita rasa tak cukup? Tak cukup ya? Tak cukup lah sebab kita ni tak pandai berterima kasih. Tak pandai bersyukur. Diri ni satu nikmat yang paling besar yang tidak ada nilai dia. Yang tak ternilai bahasa mudahnya. Diri ni. Jangan persiakan diri kita. Lepas tu selalu kita cakap, jangan persiakan diri kita hanya seorang yang lain. Betul? Seulang lagi sekali ni, jangan persiakan diri kita untuk orang lain. Ya. Kadang-kadang kita, masalah dia, kenapa kita apa? Banyaklah nak sebut, takut tersalah cakap. Tersalah cakap. Kenapa kita terpaksa kecewa kerana dia? Memang dia ni kaki kecewa kan? Memang ataupun dia ni suka mengecewakan orang. Kenapa kita perlu kecewa dengan dia? Ya, kenapa kita perlu bersedih dengan seseorang? Kita kan ada Allah. Itu maksud dia. Kita sekarang bicara dengan Allah ya, bicara tentang Allah. Jangan salah anggap pula. Bila mana kita bicara tentang Allah, kenapa kita harus kecewa kerana seorang lelaki kalau kita perempuan? Kenapa kita harus sedih kerana seorang perempuan kalau kita seorang lelaki? Kenapa? Kenapa kita harus sedih kerana perbuatan orang terhadap kita? Biarlah dia buat sesuatu pada kita. Kalau kita salah, maka memang layaklah kita menerima sesuatu. Kalau kita betul, maka dia dalam bahaya, kita dalam kebaikan. Ini dalam kita dengan Allah tahu. Sebab tu orang yang sudah mengenal Allah, dia tak perlu apa-apa lagi untuk diri dia. Hatta bukan untuk hidup dia, untuk diri dia pun dia tak perlu lagi.
Tu baik kita baca di sini. Ini kerana orang yang telah mengenal Allah, gerak dan diamnya adalah kerana hubungan kepada Allah melalui izinnya. Jadi orang yang sudah mengenal Allah, ni mungkin kita paling ringkaslah bicara kita ni kan. Kalau orang yang sudah mengenal Allah, dia tahu bahawa hidup adanya dia ni kerana dicipta oleh Allah. Kerana Tuhan tu pencipta. Dia mengenal Tuhan tu pencipta. Hidupnya sekarang ini, dia dihidupkan oleh Allah. Kerana Allah tu Tuhan yang maha hidup dan menghidupkan. Apa lagi? Apa lagi kita nak cakap? Apa yang kita miliki selama ini adalah pemberian daripada Allah. Kerana Tuhan itu adalah maha pemberi dan maha pemurah. Maka orang yang sudah mengenal Allah, maka tidak ada lagi untuk diri dia, semuanya untuk Allah. Kenapa? Kerana dia hidup ni pun adalah dikurniakan oleh Allah. Dia bergerak, dia berjalan itu diizinkan oleh Allah. Maka segala apa yang dia miliki ini dikurniakan oleh Allah. Maka kalau itulah dia sudah mengenal Allah, maka untuk apa lagi untuk diri dia? Dia bergerak untuk diri dia. Semua dia bergerak untuk Allah. Semua dia berniat untuk Allah. Semua dia bercakap untuk Allah. Semua dia buat untuk Allah. Itulah wali-wali Allah. Sebab tu Allah sayang kat dia. Wali-wali Allah ni adalah kekasih-kekasih Allah. Kenapa Allah kasih pada dia? Sebab dia buat sesuatu semua kerana Allah. Takkan Allah tak cinta pada dia, sudah tentu. Macam kita lah kan. Si A ni, seluruh hidup dia, susah dia, senang dia, segala-galanya, dia buat untuk kita. Sayang tak kita pada dia? Kalau kita tak sayang, memang kita ni tak tahulah nak cakap apa kan. Contohlah mak kita lah. Siapa lagi insan yang mengorbankan seluruh hidup dan masanya, jiwa dan hatinya, susah dan senangnya, penat dan lelahnya, ialah seorang ibu. Tapi jangan lupa ayah tahu. Semua Nabi tu selalu sebut ibu-ibu. Ayah. Ayah tu nampak biasa je. Ya kan nampak biasa. Ayah tak nampak biasa, tapi kadang-kadang ayah menanggung sesuatu dunia dan akhiratnya sekali. Jangan main-main ya. Ayah kita ni nampak biasa saja, tapi dialah yang menanggung kita dunia dan akhirat. Jangan main-main. Jadi cuma nak bagi tahunya, kalau ada seseorang yang seluruh hidupnya untuk kita, tak akan mungkin kita tidak mencintainya. Begitulah Allah. Seluruh hidup hamba ni, hatta diam pun, kalau bercakap tu okeylah, bergerak tu okeylah, tapi diam pun adalah kerana Allah. Bercakap pun kerana Allah, bergerak pun kerana Allah, duduk pun kerana Allah, tidur pun kerana Allah, bangun pun kerana Allah, makan pun kerana Allah. Semua hidup dia untuk Allah. Maka sebab tu dia sebut orang yang arif, orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Kerana apa? Kerana dia tidak hidup untuk Allah, sedangkan semua itu dari Allah. Faham tak kan? InsyaAllah segala benda daripada dia kepada kita. Tiba-tiba kita buat sesuatu untuk selain dia. Ini masalah kita ni terlalu khianat kepada Allah. Sebab tu syirik tu adalah Allah tak ampun. Kenapa? Pengkhianatan yang Allah beri kepada seseorang yang Allah bagi nikmat segala-galanya, tiba-tiba dia boleh buat sesuatu, solat pun untuk orang. Apa benda ni? Ya. Kalau buat apa? Kalau buat kerja-kerja biasa untuk orang, itu boleh nampak lagi lah munasabah. Solat itu pun untuk orang juga. Ini apa masalah ni dia ni? Okey, baca Quran untuk orang juga. Apa dia ni? Faham tak ni hidup ni? Jadi maknanya dia memang dahsyat sangatlah. Yang tu yang dikatakan orang yang arif, tidak ada lagi gerak-geri dia kecuali untuk Allah seluruhnya. Wala wujuda limafqudin, dan tiada wujud lagi bagi orang yang sudah lenyap hilang. Apa maksudnya? Tiada lagi nisbah wujud diri sendiri kepada diri sendiri secara tersendiri. Bagi orang yang telah lebur dalam penyaksiannya hanya Allah, dan semuanya adalah tentang kesempurnaan dan kepujiannya. Antara makam yang paling tinggi ialah orang yang sampai kepada tahap yang disebut mafqud. Apa makna mafqud? Merasai lenyap dirinya, dan seluruh apa yang ada di sekelilingnya yang dia rasa hanyalah Allah. Rasa wujud Allah, rasa kekuasaan Allah, rasa keagungan Allah, rasa kebaikan Allah, rasa kesempurnaan Allah, dan segala-galanya adalah merasai kepujian kembali hanya kepada Allah. Ini bab perasaan. Perasaan ni satu perkara yang sukar untuk kita ungkapkan. Nanti ke depan nanti kita akan belajar. Saya bawa contoh awal lah, contoh awal. Mungkin muka surat 51 kalau sempat. Contoh kita kata, dalam banyak-banyak perkataan yang kita belajar di situ ialah perkataan muhib, ialah orang yang bercinta, orang yang mencintai. Perkataan ialah mahabbah, cinta. Cinta ni, dia adalah suatu rasa yang bukan sekadar rasa.
Dia adalah sebuah rasa yang boleh melenyapkan diri seseorang. Okey. Kalau kita rasa apa? Kita rasa kasih. Kasih dalam bahasa Melayu lah ya. Dalam bahasa Melayu ada cinta, ada kasih, ada sayang. Ada lagi perkataan. Ada beza tak tiga-tiga ni? Ada beza. Ya. Orang tu kalau dengan mak dengan ayah sekadar kasih dan sayang lah. Jarang orang kata mak, mama, I cinta kat mama. Mana mama pun cakap tak payahlah cinta kat mama, cinta kat you punya wife sudahlah. Sebab dia rasa cinta tu, padahal cinta ni lah yang paling tulus. Dengan cinta ni ada kasih, dengan cinta ni ada sayang. Kalau ada kasih dan sayang belum tentu ada cinta. Tapi nak bagi tahunya cinta ni ada sebuah ungkapan yang dia bukan sekadar ungkapan, dan dia bukan ungkapan sebenarnya cinta ni. Kalau seseorang kata I love you, itu bukan cinta tu. Ya. Itu adalah meluahkan rasa cinta. Tapi itu pun belum menepati. Kerana cinta tu bukan cinta ni, dia bukan suatu luahan. Dia ada suatu rasa yang dia tenggelam dalam diri pencinta tu. Dan dia tidak perlu berkongsi dengan yang dicintai. Kerana cinta adalah cinta. Boleh faham ya? Subhanallah. Cinta adalah cinta. Sebab tu orang yang mencintai Allah, dia mula merasai cinta yang tulus. Dia mula mencintai cinta yang sebenar, sehingga dia dapat merasai hakikat cinta, sehingga dia lenyap dalam diri dia. Kerana apa? Lenyap, bukan lenyap dalam diri, dia lenyap dalam diri pencinta. Dia lenyap dalam diri orang yang dicintai. Ataupun dalam bahasa paling mudah, bila mana dia cinta Allah, itulah cinta yang tulus, cinta yang sebenar, cinta yang hakiki, sehingga dia dapat merasai hakikat cinta, dia tenggelam dalam yang dicintai. Boleh ya? Itu di antara benda yang kita kena faham. Jadi salah satu benda yang ada dalam diri seorang itu ialah perasaan cinta dia pada Allah setelah dia mengenal Allah. Mana mungkin dia cinta sebelum dia mengenal Allah? Tak mungkin. Maka setelah dia cinta, dalam dia mengenal Allah itu, maka ketika itu dia lenyap dalam rasa cinta kepada Allah. Itu dia panggil mafkud. Dia lenyap. Lenyap tu apa makna lenyap? Dia tidak lagi merasai dirinya wujud. Dia tidak lagi merasai dirinya bergerak. Dia tidak merasai dirinya yang melakukan sesuatu. Seluruhnya ialah dia menyaksikan seluruhnya wujud Allah. Seluruhnya merupakan segala pemberian dan datangnya segala-gala itu dari Allah. Itu dipanggil mafkud, orang yang lenyap dalam cinta dia, dalam kenal dia, dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Itu dengan Allah. Tapi selama mana tuan-tuan dan puan-puan tidak sampai ke tahap itu, sebenarnya tuan-tuan tidak pernah merasai apa itu cinta. Ya, kerana cinta tak akan berakhir. Ya, kalau berakhir itu bukan cinta. Kadang-kadang kita nak kata apa dalam bahasa kehidupan kita ni kan? Dan di saat kita lenyap dalam rasa itu kepada Allah, hanya kepada Allah, itulah hakikat tauhid. Kita sekarang ni belajar tauhid tau. Dan tauhid salah satunya ialah tauhid cinta. Apa makna tauhid cinta? Mencintai hanya yang satu, yang esa, yang tunggal, Allah. Sebab tu yang maqam ni, antara yang jelas sampai kepada maqam ni, Rabi'atul Adawiyah. Di kalangan orang perempuan, di kalangan orang lelaki ramai. Di kalangan orang lelaki siapa dia? Imam Junaid, Imam Sufyan As-Sauri, ramai. Kalau kita nak sebut terlalu ramai. Ibrahim bin Adham dan sebagainya. Sebab tu, tapi kalau tuan-tuan rasa nak memahami sedikit soal ini, cuba baca kisah Laila wa Majnun. Laila wa Majnun ni, mungkin Allah takdirkan dia ni, dialah yang mempamerkan zahir cinta. Hakikat zahir cinta. Hakikat cinta yang sebenar, itu masing-masing rasa. Kerana cinta itu pada diri dia, bukan pada orang lain. Okey ya? Maka, dia zahirkan. Satu kali kan, dia nampak Laila, dia kejar. Ya? Dia kejar, dia lalu ikut orang duduk tengah solat. Dia pergi. Kemudian kebetulan katanya orang duduk solat tu ahli fiqh. Orang tahu hukum hakam. Lepas dia selesai solat, dia pergi tanya, dia pergi marah. Dia kata, wahai Majnun,
Engkau tak nampak ke kami duduk solat? Kenapa engkau lalu depan kami? Ya, lalu depan kami solat ni, kau tak nampak ke kami duduk solat? Dia kata, saya tak nampak. Ya, saya hanya nampak Laila. Ya. Dia kata, aku pelik. Aku cinta kepada Laila, aku hanya nampak Laila. Kamu kata kamu cinta pada Allah dan beribadah pada Allah, kamu masih nampak aku, dia kata. Sepatutnya kamu beribadah kepada Allah, kamu tak nampak dah selain Allah. Tiba-tiba kamu kata kamu sedang beribadah kepada Allah, kamu sedang solat. Solat ni adalah kemuncak interaksi kita dengan Allah dalam ibadah-ibadah nak banding dengan yang lain, sehingga tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh niat kepada selain itu. Puasa boleh, puasa apa? Puasa boleh bercakap, puasa boleh tidur, boleh sembang lagi. Ya. Tapi solat tak boleh nak makan, solat tak boleh nak tidur. Maknanya solat ni tiang kita pun tak payah cerita lah. Engkau duduk solat, engkau kata engkau hamba Allah, engkau kata engkau cinta Allah, engkau kata engkau taat pada Allah, tiba-tiba engkau masih nampak aku. Aku hanya cinta Laila, aku tak nampak selain daripada Laila. Apa maknanya? Bila mana kita cinta Allah, kita hanya nampak Allah. Nampak tu jangan salah faham, dah banyak kali ulang kan. Nampak dengan mata bukan, nampak dengan akal bukan, nampak dengan hati, iaitu menyaksikan Allah. Bila mana hati ni bicara hati, bicara rasa. Bila mana hati sudah merasai Allah, maka tidak akan lagi rasa kepada selain Allah. Tapi berinteraksi macam biasa. Bila dengan suami nak makan, ya siapkanlah makanan. Suami nak keluar rumah, siapkan pakaian. Isteri nak pergi mana, kita pergilah. Isteri nak pergi mana, pergilah. Bahkan kita akhir-akhir ni macam umur kita macam ni kan, kalau dia nak pergi jalan dengan kawan-kawan, bagi. You ni, I nampak dah sebulan ni tak ada program ke? Gitu. Kita duduk rumah kan. Ada, ikut. Ni ambil duit ni, ikut pergi. Kenapa? Sebab I nak duduk seorang dengan Allah. I nak solat, I nak baca Quran, kan? I nak berzikir. You tak boleh ganggu dah. Sama juga perempuan. Dah umur macam ni kan, dah tak payah berkepik dengan suami dah. Biar suami nak pergi mana, pergi. Suruh dia pergi masjid. I malam ni nak solat jemaah kat rumah lah. Tak, pergi solat kat masjid. Pergi kat masjid. Sebab apa? I nak duduk seorang-seorang. Mungkin antara waktu maghrib dengan waktu isyak ni, I nak betul-betul nak pulun. Nak solat apa? Macam-macam boleh solat lah. Solat sunat, awabin dan sebagainya. Itulah di antara kita dengan Allah. Kalau kita sudah merasai cinta, kalau kita tidak merasai cinta, maka macam biasa je lah. Hidup kita tak pernah lenyap untuk diri. Ada waktunya kita dengan Allah. Okey, selesai. Muka surat 50. Ma tuhsalul mahabbatu illa ba'dal yakin. Tidak didapati kecintaan ataupun tidak akan dapat merasai rasa cinta yang mendalam illa ba'dal yakin, melainkan setelah keyakinan. Baik, nota kaki yang bawah tu, peringkat kecintaan kepada Allah dan cinta Allah kepadanya tidak akan terhasil bagi seorang hamba melainkan setelah terhasilnya peringkat sebelum itu. Jadi nak sampai tahap cinta pada Allah itu, akhir sekali dia penutup dengan cinta. Perasan tak? Walaupun dia letak takwa, pencinta, orang yang mengenal Allah, orang yang lenyap dalam hubungan dia dengan Allah, tapi akhir sekali dia penutup dengan cinta. Kenapa? Kerana kemuncak yang sebenar-benarnya adalah cinta Allah. Cuma tak akan terhasil cinta kepada Allah kalau tidak bertakwa. Ini permulaan dia. Kena ada takwa dalam diri kita. Dan tidak akan cinta Allah kalau tidak mengenal Allah. Sebab tu kita akan kena belajar sampai tahap kita mengenal Allah. Ya. Ulang beberapa kali sifat 20 tu. Sifat 20 ni nampak biasa tau. Orang sebut, ini sifat 20 aja budak-budak sekolah duduk mengaji. Yalah, kalau kita hurai pada tahap budak sekolah lah jadinya. Wujud kidam baqa, menyanyi lah dia. Tapi bagus juga daripada duduk menyanyi lagu lain, duduk nasyid lah. Seronok lompat-lompat dia, bagus lah. Ya, tapi kita ni bagaimana wujud Allah? Allah itu wujud. Dan Allah itu wajib wujud, mesti ada. Ya. Allah tu mesti ada. Baik, bagaimana wujud Allah? Baru kita hurai. Wujud Allah adalah wujud yang kidam, wujud Allah wujud yang baqa, wujud Allah wujud yang qiyamuhu bi nafsih. Wujud Allah ialah wujud yang mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Wujud Allah adalah wujud wahdaniyah. Itu baru satu wujud. Wujud Allah wujud yang hakiki, wujud yang sebenar. Wujud kita ini wujud yang tidak sebenar. Ya. Wujud yang diwujudkan oleh Allah. Jangan kata kita ada, berbangga dengan ada. Cuba tanya dulu, ada dengan sendiri ke? Oh hebat, ada, sekarang ada. Ada dengan sendiri?
Kalau ada ni pun tak ada dengan sendiri, tak payah sombong. Maknanya ada yang mencipta, ada yang menjadikan. Siapa? Cuba tanya, takkan cakap macam tu je. Allah. Habis yang tak solat tu, Allah mana? Ada, okey, ada. Ni tajuk ada ni. Ada tak? Ada. Ada dengan sendiri? Tak. Diadakan oleh Allah. Ya, diadakan. Okey, diadakan siapa yang adakan? Allah. Ya. Kalau Allah yang adakan, percaya tak pada Allah? Percaya. Yakin tak pada Allah? Yakin. Yang tak solat tu kenapa? Kalau yakin, kenapa tak solat? Bukan tanya tuan-tuan dan puan-puan ni. Dia soalan-soalan dia kita itu. Sebab ada manusia ni sombong. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan dah okey dah. Dah okey dah. Kenapa tak puasa? Kenapa tak tutup aurat? Kenapa? Itulah salah satu soalan. Baik, maka kita nak bagi tahu bahawa kenal Allah. Setelah kita kenal Allah, maka ketika itulah dia datang cinta kepada Allah. Setelah kita cinta yang hakiki kepada Allah, setelah itu kita lenyap tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah. Ya. Fana, nama dia fana. Tenggelam dalam lautan cinta. Ya, maka kita sedang melalui, merentasi lautan cinta. Dengan siapa? Dengan Allah. Dan ada waktu-waktu kita tenggelam dalam gelombang-gelombang rindu. Sehingga kadang-kala kita kelemasan dalam kerinduan kepada Allah. Pernah lemas dalam rindu? Benda-benda begini ni disebut dan diungkap oleh pencinta-pencinta Allah di kalangan wali-wali Allah, di kalangan awliya-awliya Allah. Kita ni berbicara atas dasar bicara mereka yang sedikit menzahirkan rasa cinta. Kerana sebenarnya cinta itu tidak mampu untuk dizahirkan. Cinta itu tidak akan mampu diungkapkan. Kerana cinta itu perasaan. Perasaan tak boleh diungkap. Perasaan adalah perasaan. Rasa adalah rasa. Okey ya? Contoh. Saya makan sesuatu. Siakat 3 rasa lah. Ni banyak sikit rasa dia. Kita makan siakat 3 rasa. Orang sebelah kita tanya sedap, kita cakap sedap. Siapa yang sedap? Kita yang makan. Yang mendengar, dia tak rasa. Yang kita makan dia rasa. Habis kalau kita cakap sedap pun, apa yang boleh menyedapkan dia? Tak ada apa pun. Itulah cinta. Jadi kadang-kadang ada orang duk sibuk, duk tekan orang. You love me? Cakap. You kena cakap you love, you sayang saya. Cakap you sayang saya. You cakap you. Tak. Kalau I cakap pun, you tak akan rasa. Kerana rasa tu di hati I. Boleh ya? Jadi jangan paksa suami. Cakap sayang kat saya. Tak. I dah kata I sayang kat you. You tak perlu paksa lagi. Abang kena cakap. Kurang-kurangnya sekali satu hari. Tahu. Ada seorang tu cerita kat saya kan. Isteri dia kan. Kalau post, contohnya, apa khabar? Semoga sihat. Mesti kena letak love. Kalau tak letak love, dia kata, isteri saya ustaz, kalau saya hantar mesej kat dia, kalau tak letak love, memang balik muncung ustaz. Muncung. Betul ni. Saya kata, ada ke macam tu? Ya ustaz, adalah. Kalau letak 2 love, lagilah tersengih dia. Jadi seorang isteri yang tak memahami erti cinta, dia merasakan bahawa cinta itu ada pada lambang itu. Sebenarnya cinta itu pada hati suami dia. Kalau suami dia hantar 3 love pun tiap-tiap pagi, sampai petang dia hantar, tapi kalau dalam diri suami itu tak ada cinta, tidak akan pernah ada cinta. Okey ya? Cinta bukan pada tanda tu. Ni apa ni? Okey. Bukan ni. Ni, sini. Hati. Jadi balik nanti cakap yang pastinya abang cinta saya cukup lah. Abang tak ungkap pun okey. Betul ya? Dia kata ya. Ya lah. Orang lelaki dia tak cakap banyak. Orang lelaki yang jujur dia tak cakap banyak. Yang lelaki yang cakap banyak tu, engkaulah segala-galanya dalam hidupku, engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Ini memang ni puan-puan kena alert yang ni. Yang cakap banyak, yang itu, yang ini, engkaulah segala-galanya, engkaulah bintang hatiku. Ni. Ya. Ni cerita apa ni? Cerita Abang Tesla ni kan. Abang Tesla. Okey dah selesai di situ insya-Allah.
Allahu Rabbi. Okey, kita baca sini, Mat. Maka peringkat kecintaan kepada Allah dan cinta Allah kepadanya tidak akan terhasil bagi seorang hamba melainkan setelah terhasilnya peringkat sebelum itu. Kena ada dulu sebelum takwa. Jadi kita kena bersungguh. Ya, mana mungkin cinta itu sedikit saja kesungguhannya. Cinta itu perlukan pengorbanan. Bahkan korban tempat tidur kita, korbankan makan minum kita dengan nama puasa, korbankan tempat tidur dengan nama qiyamul lail, korbankan bicara kita dengan sesiapa yang kita seronok dan kita suka, tetapi kita banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, kan tidak tak akan sampai ke situ. Itulah kesungguhan. Yang namanya takwa, iaitu keyakinan yang sempurna secara penyaksian hati. Kecuali akan sampai ke tahap itu, yakin yang sempurna secara penyaksian hati. Ya, yakin tu di hati terhadap kewujudan Allah, pencinta yang hakiki. Allah lah Tuhan yang pencinta yang sebenar. Dengan cinta Allah itulah kita boleh mencintai Allah. Dengan cinta Allah itulah kita boleh mencintai selain daripada Allah. Kita ni tak ada apa-apa. Ya, kita lahir ni pun Allah yang cipta kita. Ada apa masa kita lahir? Tak ada apa. Kita lahir dalam keadaan tak ada pakaian apa pun. Ya, nak bercakap pun tak boleh, nak berjalan pun tak boleh. Apa lagi? Katanya berkelip pun tak boleh. Hari keberapa baru boleh itu? Banyak sekarang kita ni tak ada apa-apa lahir. Setelah kita lahir tak ada apa-apa, sekarang kita ada apa? Kita ada apa yang kita ada? Siapa yang bagi? Semuanya Allah yang bagi. Termasuk perasaan yang ada dalam hati kita. Perasaan apa? Perasaan cinta. Jadi kita tidak boleh mencintai suami, tak boleh mencintai isteri, tak boleh mencintai anak-anak, tak boleh mencintai apa pun kalau Allah tak letak rasa cinta dalam hati kita. Karena asalnya hati kita kosong, tak ada apa-apa. Begitulah yang sebenarnya dia kata pencipta yang sebenar adalah Allah. Dialah yang meletakkan rasa cinta dalam hati kita. Dengan cinta Allah yang dalam hati kita, itulah kita mencintai kembali Allah. Jangan kita mencintai selain Allah. Itulah ya, maka kena minta. Ya, solat hajat 2 rakaat, sujud lama-lama pada Allah, minta, ya Allah, kau letakkan dalam hatiku cinta yang sebenar kepadamu, ya Allah. Kepada Rasulmu, ya Allah. Kepada orang yang layak aku cintai, ya Allah. Ya, sesiapa sahaja di kalangan hamba-hambamu. Siapa yang kita kena cintai? Orang yang dicintai oleh Allah. Sahabat baginda Nabi, para awliya Allah, orang yang soleh, kita kena cintai mereka. Kerana apa? Kerana Allah mencintai mereka. Okay, maka kita cinta pada mereka kerana Allah, bukan kerana mereka semata-mata. Maka ketika itulah cinta kita akan tak pernah hilang. Allah yang akan jaga perasaan itu. Sebab tu lepas ni kita kata ungkapan cinta pada suami, pada isteri, ya, saya cinta awak kerana Allah. Bukan semata-mata awak suami, bukan semata-mata awak isteri, bukan semata-mata awak anak, atau awak tu seorang ibu atau seorang ayah, bukan, tapi kerana Allah. Maka Allah yang akan jaga cinta itu. Dia akan kita muliakan orang yang kita cinta kerana Allah itu selama-lamanya sampai dia meninggal dunia. Hatta dia telah meninggal pun kita masih lagi rasa cinta kepada mereka. Kenapa? Sebab Allah. Dan Allah akan terus sentiasa ada walaupun ada seseorang yang kita cinta sudah tiada. Itu salah satu kaedah yang Allah sebenarnya segala apa yang Allah buat untuk kita ni untuk selamatkan kita, untuk tidak kecewakan kita. Sebab tu kalau kita cinta orang semata-mata dia juga adalah seorang insan yang lemah. Ya. Macam ni duk sibuk hari ni kan, duk sibuk dengan abang Tesla ni kan. Habis orang kecam dia. Kenapa orang kecam? Orang perempuan pun kecam dia, orang lelaki pun kecam dia. Kerana alasan dia tu. Saya pun terdengar. Dia kata cinta isteri tu, cinta isteri pertama tu apa? Bukan. Isteri pertama dihargai, isteri kedua dicintai. Dah ada semalam ada orang cakap kat saya, betul ke Ustaz? Wallahualam itu perasaan dia. Jangan kita sibuk dengan perasaan orang sehingga terganggu perasaan kita. Saya pelik. Saya pelik dalam dunia akhir zaman ni, saya pelik. Ya, pelik. Contohnya, isteri-isteri yang ada di luar sana, ya, dia bukan isteri abang Tesla. Kenapa dia nak marah? Kenapa dia nak terasa? Kenapa kita nak simpati dengan diri orang lain? Diri kita ni terumbang-ambing, terhegeh-hegeh untuk dapat redha Allah. Simpati. Kenapa harus simpati pada orang? Orang adalah orang. Hidup dia adalah hidup dia. Hidup dia adalah dia ada Tuhan yang akan mengurus hidup dia. Kita ada Allah. Dia ada Allah. Jangan duk sibuk simpati dengan orang. Sepatutnya kita simpati dengan diri kita. Terhegeh-hegeh duk sibuk pasal orang. Bila pasal diri kita ni? Kita dah nak mati besok dah, tuan-tuan.
Kenapa kita sakit hati dengan alasan dia? Dia ada alasan dia sendiri apa yang dia buat. Kerana dia tahu hidup dia yang dia akan lalui. Dia tahu susah senang hidup dia. Dia tahu gembira derita hidup dia. Kita tahu apa hubungan dia dengan isteri dia. Bagaimana perasaan isteri dia kepada dia. Kita tak tahu. Yang kita duk sibuk pula melayan perasaan orang tu, kenapa? Satu hal lagi yang saya peliknya ialah tak ada kena-mengena dengan dia pun. Dia duk marah kat suami dia. You jangan buat macam tu. Bila suami dia nak buat macam tu nya? Awal lagi amarah, tak kena gaya jadi isteri derhaka. Suami relax aja kan. Tuan-tuan tengok, relax aja. Ke kena marah juga? Abang ingat bang, abang apa masalahnya itu? Abang kita relax aja duk minum kopi. Itu duk pergi amaran. Ya. Ada yalah lakonan. Tak, jangan terkesan dengan kehidupan orang. Tolong pulihkan, sempurnakan kehidupan kita. Okey ya. Kalau kita faham tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kalau kita faham macam tu lah hidup ni, kenapa perlu kita susah-susahkan hidup kita dengan keadaan orang? Kenapa kita perlu campur tangan urusan orang? Kenapa kita tidak bersetuju dengan kehidupan orang? Itu kehidupan dia lah. Dia hidup macam tu, Allah susun dia tu. Kan kita belajar tauhid, tidak akan berlaku satu yang berlaku. Semua yang berlaku itu dalam takdir Allah, dalam urus takbir Allah, dalam ketentuan Allah, dalam pilihan Allah. Allah yang uruskan hidup dia. Dia ada tu pun Allah yang adakan dia. Dia hidup sampai sekarang, Allah yang ada. Dia kahwin dengan isteri dia tu pun Allah yang pilih untuk dia. Itu kan jodoh dia. Kenapa kita sibuk dengan jodoh orang? Ada seorang tu hurai, saya pun tulis. Ada seorang tu dia hurai apa? Saya tulis dalam TikTok, saya komen. Saya kata semoga akak menjadi isteri kedua. Oh dia pun kenapa pula kata saya pula? Awak lah pula dia kata. Ada kenapa kita duk sibuk dengan orang? Ya. Duk marah-marah kat orang. Kan berapa ramai di luar sana dia duk marah-marah kat orang, akhir sekali dia isteri kedua. Jangan bergurau dengan takdir orang. Kerana kita belum tentu takdir kita sendiri. Ya, jangan duk sibuk dengan takdir orang. Ya, agak-agak takdir orang itulah takdir kita juga. Inilah belajar tauhid. Belajar tauhid ialah sibuk dengan Allah dan sibuk dengan diri kita dengan Allah, bukan sibuk dengan orang. Okey ya? Dah insaf dah. Tak adalah puan-puan okey. Saya cakap dulu yang kat dalam tu. Insaf, jangan mengisafi diri sendiri itu terbaik daripada kita duk sibuk dengan orang. Allah, ada seorang tu kawan saya cerita. Kawan dia lah berlaku pada kawan dia. Memang pelik lah. Nah, isteri dia, suami dia kahwin. Maka dia pun marah dengan isteri dia kahwin dan marah pada perempuan tu kerana merampah suami dia. Akhir sekali dia minta cerai dengan suami dia. Suami dia cerai dia. Okey, maka bila mana suami cerai dia, dah habis tempoh yang dah. Jadi isteri yang kedua tadi jadi pertama. Dia pergi pula, okey, you kena kahwin dengan I pula. Sebab apa? Sebab I nak rasakan dia jadi perampahnya macam mana. Akhir sekali dia daripada nombor 1 jadi nombor 2. Sebab apa? Dia nak bagi rasa yang kawan tu dia apa yang dia rasa. Jadi akhir sekali dia minta cerai dengan suami dia. Akhir sekali dia pergi pula supaya suami dia kahwin dengan dia balik. Jadi, suami okey aja kan? Kerana suami pun tak nak lepaskan. Suami kan saya. Akhir sekali dia pertama jadi nombor 1, akhir sekali jadi nombor 2. Ni apa masalah sebenarnya ya? Habis selesai ke dendam tu. You asal nombor 1 tau. Kenapa kerana dendam you sanggup jadi nombor 2? Lah, come on lah. Come on. Akhir sekali itulah takdir. Maka jangan dendam kerana takdir. Akhir sekali takdirnya jadi yang kedua. 2 juga dia. Daripada dia marah. Sebab tu jangan bicara dalam bab ni. Sebab Allah Ta'ala ni, dia kalau dia tengok kita melampau, nantilah. Apa makna melampau? Duk sibuk dengan diri orang lain daripada diri sendiri. Itu melampau. Duk sibuk dengan hidup orang daripada hidup kita. Duk sibuk dengan takdir orang daripada takdir kita. Tu yang betulnya. Hidup kita ni kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan li Tesla.
Saya pun tak tahu. Saya orang tanya, apa ni ustaz, pandangan ustaz? Pandangan apa? Saya kata ustaz tak tahu. Tahu apa? Tu baru kita tanya. Oh, kita pun terpaksa Google lah juga. Kan? Tadi dia kata isteri pertama dia hargai, isteri kedua cintai. Wallah alam. Ya, itu kalam yang dia rasa. Tapi sebenarnya tak boleh begitu. Tapi itu yang dia rasa. Kita tak tahu apa yang dia rasa. Kita tak nak campur urusan rasa dia. Ya. Cinta adalah cinta. Okey ya? Kalau dulu isteri pertama cinta, isteri kedua pun cinta. Dan dia takkan sama cinta isteri pertama dengan cinta isteri kedua. Dia tak sama. Kerana cinta tu perasaan. Tak kata dululah ya, ni tajuk apa dah kita ni. Okey, buku surat. Ya. Tapi tajuk cinta lah ni. Ya, cinta. Allah. Dan jangan paksa orang mencintai kita. Dan terimalah cinta seseorang sekadar apa yang dia mencintai kita. Okey ya? Jangan paksa dia lebih-lebih. You kena cinta I 100% tahu. Mana boleh nak buat macam tu? Okeylah. Allah. Dan tidak ada yang paling mencintai kita adalah Allah. Itu kena ingat. Tidak ada yang paling mencintai kita, menyayangi kita, menjaga kita, buat segala-gala untuk kita adalah Allah. Macam mana Allah zahirkan cinta itu? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan pernah hilang cinta atau tak pernah mencintai Rasulullah. Wajib hukum dia mencintai Rasulullah. Dan saya ulang lagi sekali yang guru saya itu, Habib Ahmad. Habib Ahmad dia kata apa? Sesiapa yang ingin mencintai Allah, belajarlah mencintai Rasulullah. Kerana Rasulullah itu adalah pintu kepada cinta kepada Allah. Dan Rasulullah itu adalah syarat untuk Allah mencintai kita. Allah tak akan mungkin mencintai kita sama sekali kalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa cinta Rasulullah, kita tak akan membawa cinta kepada Allah. Dan Allah tidak akan mencintai kita. Itu Rasulullah kunci kepada segala cinta dunia dan akhirat. Rasulullah adalah kunci, Rasulullah adalah pintu, Rasulullah adalah segala sebab musabab yang membawa kepada kita cinta Allah dan Rasul, cinta Allah dan cinta kepada umat, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okeylah, selesai di situ insya-Allah ya. Masa ada lebih kurang 5 minit lagi, ada soalan. Kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita teruskan. Baik, fasal yang ke-15, hakikat pencinta. Tak habis lagi tajuk cinta kita ni. Hakikat pencinta. Inilah. Jadi tauhid yang kita sekarang sedang belajar ni, tauhid cinta. Apa makna tauhid? Hanyalah satu. Hanyalah Tuhan yang esa. Mentauhidkan siapa? Allah. Tak ada tauhid kepada selain Allah ya. Dia jangan sebut perkataan tauhid itu kepada selain Allah. Contoh kalau kita kata apa? Youlah satu-satunya. Yang biasanya youlah satu-satunya lah yang jadi dua. Kenapa? Allah nak ajar dia. Allah nak insafkan diri dia. Yang satu-satunya adalah Allah dalam hidup dan mati kita. Maka cinta hanya kepada Allah. Setelah cinta hanya kepada Allah itulah, barulah Allah kembalikan balik cintanya untuk kita mencintai orang lain selain Allah, yang saya ulang sebelum ni. Baik, maka hakikat pencinta, bila mana dia cinta pada seseorang, dia akan menjadi pencinta. Maka pencinta itu macam mana dia punya sifat dia? Al-muhibbus sadiqu. Kata Imam Arsalan, al-muhibbu pencinta, as-sadiq yang jujur, pencinta yang benar. Qad khala qalbuhu mimma siwahu. Pencinta yang benar ni pencinta Allah ya. Tolong catat di situ ni. Pencinta, letak dalam kurungan pencinta Allah. Sebab kita bicara tentang Allah. Maka pencinta Allah yang jujur, pencinta Allah yang benar. Qad sesungguhnya khala qalbuhu, orang yang telah kosongkan hatinya, mimma siwahu, daripada selainnya, daripada selain Allah. Itulah pencinta yang sebenar. Dalam hati dia tidak ada cinta, hanyalah kepada Allah sahaja. Allah dan Rasul tadi sama tau. Walaupun sebut Allah, Allah dan Rasul. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi. Tapi sampai satu saat, sebenarnya sampai satu saat pun lenyap perasaan kepada Rasulullah. Sampai satu saat hanyalah perasaan hanya kepada Allah.
Saya pengalaman saya begini, yang saya sebut, saya ulang lagi sekali kerana dalam perkara yang sama tak ada benda-benda yang berbeza. Di saat Allah, syekh saya tu dulu, ada satu waktunya bila mana dia datang, kita panggil khalwah. Dia ada suluk, dia ada khalwah. Kalau tariqah Syaziliyah, dia panggil khalwah. Khalwah ni ialah kita bersunyian hanya kita dengan Allah. Khalwah tu bersunyi-sunyian. Diri kita hanya dengan Allah. Kali pertama saya masuk, saya tak tahu. Ya, sebab kita belajar, Allah mesti ada Rasul. Rasul mesti Allah. Dia takkan mungkin Allah yang kita tak melalui Rasul. Akhir sekali, bila mana hari pertama tu, ataupun hari pertama yang kita lalui, zikir Allah 3 hari 3 malam. Sebut Allah. Ada cara dia. Baik, kemudian, masa zikir, saya pun fikir, kan Syekh pun ajar. Mesti dengan Rasulullah baru cepat sampai. Maka saya pun selawat. Saya selawat satu, saya zikir satu. Saya selawat satu, saya zikir satu. Okay. Malam, satu hari pertama tu. Berhenti solat. Biasanya Syekh saya ni, dia akan buat bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni, kita dah tak fikir dah untuk makan. Berhenti solat aja. Kemudian masuk balik zikir. Berhenti solat, masuk balik zikir. Kemudian berbuka. Lepas berbuka tu, solat maghrib, masuk balik zikir. Kemudian solat tarawih, masuk balik. Sampailah pagi. Kemudian bersahur, gitulah. Baik. Maka satu hari pertama tu, saya pun fikir balik. Sebab saya lupa, saya pun selawat. Selawat barulah saya baca zikir. Selawat baca zikir, selawat baca zikir. Kemudian masa soal jawab. Okey, macam mana keadaannya? Sebab dia ada tahap-tahap perasaan tu. Syekh tanya, kalau kamu rasa macam ni, kamu bagi tahu. Rasa macam ni, bagi tahu. Rasa begini, bagi tahu. Ya? Baik. Maka saya kata, Syekh, satunya saya lupa nak tanya, tapi saya dah buat awal-awal. Saya selawat, kemudian saya zikir. Oh, dia kata tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Kerana ada saat-saat tertentu, engkau dengan Tuhan sahaja. Sebab dia rasa ni kan. Rasa ni dia tak boleh bercampur. Satu masa dua rasa. Hati. Lidah tak apa, 3 rasa. Yang tadi. Hati tak. Hati satu masa satu rasa. Di saat kita rasa dengan Allah, sebenarnya itu sudah melalui Rasulullah. Karena Allah tak terima rasa dengan Allah kalau tidak melalui Rasul. Maka dalam hati kita dah ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah ada dalam ni. Cuma ada waktunya kita nak fokus hanya satu rasa, iaitu rasa hanya kepada Allah. Rasa wujudnya, rasa kebesarannya, rasa keagungannya. Sebagaimana saya sebut apa sekarang, bila mana kita sebut Allah dalam 3 hari 3 malam tu kan, kita akan rasa satu keadaan, sebutan kalimah Allah itu dia menyelubungi kita. Bahkan kalau kita celik pun kita nampak seluruh kalimah Allah. Tapi kita diminta pejam supaya kita tenggelam dalam rasa tu. Mudah. Ni kita orang awam lah. Sebab tu kadang-kadang waktu zikir kita kena pejam. Waktu zikir, waktu solat jangan pejam. Waktu solat kena tengok kat sujud tu. Kok pejam-pejam tengok sujud, ada kala jengking depan tu, mana tahu. Itulah hikmah, salah satu hikmah. Kita sujud dalam rumah, kita sujud tengok lipas. Celek tu lompat kita. Baik kita tengok awal-awal. Jadi, tapi di zikir kena pejam. Tapi bila mana kita pejam, kita seolah-olah kalimah Allah tu menyelubungi kita. Bukan Allah tau. Jangan salah faham ni. Rasa ni rasa ni. Bukan kalimah tu pun, rasa. Rasa. Ni bahaya ni cerita ni. Orang kat luar sana, ya ke? Biarkanlah. Kadang-kadang ini kita yang rasa. Ya. Kadang-kadang orang ni duduk sibuk, tu yang saya kata tadi. Orang ni duduk sibuk nak petikai rasa orang lain. Ya. You jangan cakap banyak, ini I yang rasa. Ya. Bukan you kat depan ni. Kadang-kadang you kat luar. Kadang-kadang dia, ya ke. Yalah, kita yang rasa. Sebab tu kalau orang kena musibah, kita jangan pergi cakap banyak kat orang kena musibah. Sabarlah. Bolehlah. Saya harap Allah bagi tuan sabar. Tu boleh, doa. Ya, saya harap Allah bagi akak bersabar. Allah bagi akak bersabar. Jangan you kena sabar tau. Oh, sedap cakap kat orang. You tahu ke? You tahu kan? Musibah ni daripada Allah kan? Nanti you tak redha dengan Allah. Oh, kenapa? Orang duk tengah sedih, dia pergi cakap macam tu. Akhir sekali kawan tu kata, you boleh diam tak? You tak rasa, I yang rasa. Itulah perasaan. Boleh tak? Kita cakap sedap lah. Orang yang rasa. Lepas tu kalau orang tengah sedih, sikit-sikit dah lah. Cuma pesan pada dia Allah, supaya semoga Allah bagi sabar pada you. Jadi kita akan rasa.
Kalau kita celik pun, kita akan nampak seluruhnya kalimah Allah bergema. Saya nak cakap apa? Bila mana begitu, yang saya sebut tadi pada syekh saya. Oh, dia kata tak boleh. Tak boleh. Hanya ketika itu, ha anta wa rabbuk. Engkau dengan Tuhan kau. Perasaan dia, perasaan. Sehinggalah kita sampai satu masa kita tenggelam dalam perasaan tu. Awalnya kita dah sebut Allah, Allah, Allah. Sampai satu masa, kalimah itu atau sebutan itu dalam hati kita. Mulut kita dah diam dah. Hati kita hanya menyebut. Ya. Kemudian sampai satu masa, hati kita pun sudah tidak sebut perkataan tu. Perkataan tu lenyap dalam rasa tadi. Bila mana dia lenyap dalam rasa tu, ketika itulah kita ikut saja perasaan itu. Sehinggalah kita merasakan bahawa rupa-rupa sebenar yang wujud adalah Allah. Diriku hanya wujud hanya ada kerana diadakan oleh Allah. Hanya dihidupkan oleh Allah. Di saat itu dia rasa datang dalam hati kita, rasa haibah, rasa gerun yang sangat-sangat pada Allah. Gementar kita, rasa besarnya Allah. Besar bukan pada saih, jangan salah faham. Rasa kebesaran Allah, rasa keagungan Allah. Maka bila mana kita keluar daripada situ, rupa-rupanya itulah kadang-kala kalau Allah nak izin, Allah bagi kita dengar semuanya yang ada ni bertasbih. Subhanallah, 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 dengan bahasa-bahasa yang tersendiri. Kerana setiap benda ada bahasa dia. Binatang ada bahasa dia. Tumbuh-tumbuhan ada bahasa dia. Tapi kita boleh faham. Allah bagi kita faham. Hatta ni semua ni tu bertasbih ni. Kalau Allah bagi kita dengar atau Allah bagi kita nampak, tu dia panggil benda-benda begini ni wallahu a'lam. Hanya orang rasai, maka dia merasai. Sebab tu jangan kita pernah menafikan rasa dalam diri seseorang. Ya ke you sedih? Nampak tak sedih je? Tengok. Apa masalah? You ni menangis betul ke menangis buat-buat ni? Tengok, ada orang ni memang masalah mental dia. Subhanallah. Ya. Lepas tu jangan terlalu kita campur tangan dalam urusan hidup orang lain. Hidup dia adalah hidup dia dengan Tuhan dia, Allah. Hidup kita adalah dengan Allah juga, Tuhan kita. Dan Tuhan dia adalah Tuhan kita adalah Allah. Jadi ulang lagi sekali ni, pencinta kepada Allah yang sebenar-benarnya ialah sesungguhnya telah kosong, qad khala ni kosong, qalbuhu hatinya, mimma daripada segala-galanya, siwahu selain dia sahaja. Ni dalam hati ni. Itu yang duduk baca tu kan, hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalau terjemah ringkas, bukan terjemah literal, terjemah umum. Dulu saya masa muda-muda dulu lah. Baca macam mana? Wahai Tuhanku, cukuplah bagiku keagunganmu. Tiada lagi dalam hati ini selainmu, cahaya Muhammad sallallahu, tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan umum, secara umum. Allah, lah cukuplah, naktafi bihazal qadar. Ulama kata cukuplah sekadar ini dahulu dalam bicara hati kita. Ya, bicara rasa. Okey ya? Okey, satu soalan. Ya. Buka, ya, buka mata. Okey, kalau soalan satu je ya. Saya nak cepat juga ni. Jadi kalau kita merasakan bahawa tutup mata tu masa solat makruh, sunat buka mata. Mana buka mata tu, bila saat kita buka mata dalam solat, kita lihat tempat sujud, kita dapat pahala sunat. Tapi kalau kita tutup mata, dia tak berdosa, tapi dia makruh sahaja. Buka tu dapat pahala, tutup tak dapat pahala. Tapi kalau kita buka mata sampai tahap mengganggu khusyuk kita, maka kita tutup lah. Tapi tutup tu makruh lah.
Kalau sampai tahap tu. Tapi kita kena ingat, kita rugi pahala. Kerana buka mata tengok tempat sujud tu dapat pahala sunat. Wallahualam. Tapi kalau zikir ni sebab kita nak hati. Zikir lisan nak sampai ke hati. Ya, maka hati ni kita bimbang kalau kita celik dari mata turun ke hati. Jadi duk tengok Allah, duk zikir subhanallah, kejap-kejap tengok apa. Sebab tu kalau nak zikir kena ada satu tempat khusus. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kan, anak-anak dah keluar dah kan. Tinggal kita 2 orang. Ambil satu bilik dulu, bilik anak-anak ada lah ni. Ambil satu bilik khusus, itu buat bilik bilik ibadah kita. Bolehlah apa pun, musalla ke, kita tempat kita solat, tempat kita berzikir apa-apa. Kalau dulu orang tulis tempat suluk. Ya, perjalanan hati kita dalam mengenal Tuhan. Suluk ni perjalanan hati, bukan perjalanan jasad. Maka kita ambil betul-betul fokus. Masa tu kita pejam, duduk sorang-sorang, kita zikir. Kalau boleh zikir yang khusus. Wallahualam. Setakat tu dululah insya-Allah ya. Terima kasih pada Penajah Saluha yang jemput saya ke sini. Saya kebetulan tidur lewat semalam. Saya ada menulis satu buku. Tu jadi alhamdulillah tengok mesej tu. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.